Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. Buat apa tu? Dah lunch ke belum? Hari ni 5 hari bulan Mac 2021. Apa cerita harga minyak minggu ni? Harga minyak minggu ni tak payah pening-pening. Okey. So kena ucap banyak-banyak terima kasih pada kerajaan sebab dia dah tetapkan harga 205 bagi RON 95 maksimum, dah tak boleh naik. Bagi diesel 2.15 pun dah tak boleh naik. Semua dah sampai border. So harga minyak minggu ni tak mungkin naik, mungkin turun je. So kita tak payah pening. Alright. So hari ni kita ada masa sikit sebelum sembahyang Jumaat ni, kita buat satu video yang mana STS 21 hari ni cuba untuk bagi informasi kepada semua netizen, terutamanya bagi mereka yang jarang-jarang gunakan kad kredit ataupun debit di petrol station. Tak kisahlah mana-mana, apa brand pun. Right. So kat sini kita bagi informasi supaya anda ada informasi yang tepat, anda ada pengetahuan, ada knowledge, agar orang tak boleh nak ketawakan kita. Sebab apa? Ada beberapa senario yang agak mencuit hati, yang rasa macam kau ni baru pertama kali ke pakai kad isi minyak? Contoh kan. So jangan jadikan diri anda macam tu. Okey. Senario yang pertama, okey. Anda kena faham dekat stesen minyak ni dia ada dua kaedah pembayaran, secara tunai dan juga kad. Yang terbaru di Petronas dia ada metod yang terbaru iaitu settle. Okay? Tapi sama jugalah, hanya itu menggunakan apps, tapi tetap relate juga dengan bank. Ataupun boleh buat pembelian top up tu macam kita beli top up telefon lah. Okay, bagi anda yang gunakan settle tu tak ada masalah. Bagi anda yang still gunakan kad, yang kadang-kadang gunakan kad, contohnya anda hari ni nak isi minyak dekat stesen A, anda tahu dekat situ ada facility, ada ATM machine. Tiba-tiba sampai dekat stesen tu, ATM tu breakdown, out of service, tak boleh guna. So minyak ngam-ngam je sampai kat stesen tu. Nak pergi tempat lain dah tak boleh dah. Have to terpaksa pakai kad. Bila terpaksa pakai kad tu, maknanya menandakan anda ni orang yang jarang gunakan kad. Okay. Contoh situasi yang pertama, apabila anda gunakan OPT. OPT ni yang dekat luar. Okay. Maksudnya dekat island pump tu, dekat dispenser tu ada screen untuk anda masukkan kad anda, tekan pin number anda, isi berapa amount yang anda nak isi. Okay. Yang tu kita panggil OPT. Satu lagi method dekat dalam, anda pergi dekat kaunter, anda bagi kad, anda cakap anda nak isi berapa. Okay. So ada yang dah boleh guna PayWave dan ada yang masih belum guna PayWave. Okay. So maksudnya kalau tak boleh guna PayWave tu masih kena masukkan pin number lah. Baik. Situasi yang pertama, in case anda pergi dekat stesen minyak, anda gunakan kad bank anda ni. Okay. Setelah anda masukkan dekat OPT tu, anda dah isi, dah set, anda dah selesai buat pengisian, dah ambil resit dan sebagainya. Dalam perjalanan anda balik, mungkin anda dapat notification daripada bank yang kad anda tu ada dideduct lebih kurang dalam RM200. Okay. Mungkin masa tu anda terkejut, anda pergi balik ke stesen, tadi saya isi minyak RM20 je, kenapa tolak RM200? Okay. Anda kena faham, bila anda gunakan OPT, pihak bank punya rules, itu SOP bank, dia akan tolak dulu RM200 tu sebagai deposit. Okay? Dan sekiranya tiada apa-apa berlaku, kad anda tukar yang tulen dan sebagainya, anda tak ada masalah apa-apa, duit anda tu akan dipulangkan semula. Kalau dulu dalam 1 ke 2 hari waktu bekerja, kalau sekarang ni tak silap saya tak sampai sehari pun dia dah refund back duit tu. So jangan pergi kat stesen minyak tu marah-marah dekat staff tu, sebab transaksi anda dengan bank, bukan dengan pekerja tu tadi, bukan dengan toki stesen tu tadi. Okay? Anda kena faham tu. Alright. So kalau tak nak kena tolak RM200 tu macam mana? Sebagai deposit tu. Sebab yang ni pun kita nak cakap lebih-lebih pun tak boleh. Sebab satu ketika dahulu
negara kita digempakan dengan banyak kad kredit dan kad debit yang clone. Okay, that's why bank buat peraturan macam tu. Okay. So kalau tak nak kena tolak RM200 ni, anda pergi masuk kat dalam kaunter. Okay, anda bagi kad ni dekat kaunter, yang tu kita panggil IPT. Dekat situ takkan kena tolak. Okay, so kalau anda isi RM20, RM20 lah anda akan ditolak. Okay, kalau isi 50 akan ditolak 50. So kena faham tu ada beza isi dekat luar dengan dekat dalam. Kenapa ada beza luar dengan dalam? Okey, dekat luar kadang-kadang stesen-stesen yang beroperasi 24 jam ni, malam dia punya kedai kan tak boleh masuk. Jadi susah nak buat pembayaran melalui kad. So anda gunakan kad ni dekat luar. Yang tu dipermudahkan, boleh gunakan dekat luar. Okey. Ada setengah orang dia tak faham benda tu. Fasiliti yang dia bagi tu, kalau hari siang pun anda tengok kat dalam kaunter tu ramai orang, anda boleh gunakan dekat luar. Tak ada isu pun sebenarnya sama ada kenapa ada perbezaan luar dan dalam. Tapi informasi ni ramai orang tak tahu. Ada perbezaan bila anda gunakan kad dekat luar dan juga gunakan kad dekat dalam. Beza dia apa? Beza dia tiada penolakan deposit. Okey, apabila anda gunakan dekat dalam kedai. Okey. Selesai bab tu. Itu senario yang pertama. Senario yang kedua pula, bagi pengguna kad juga, apabila anda gunakan dekat dalam, anda pergi dekat kru yang bertugas, kat cashier tu, anda bagi tahu dia, saya nak isi pam 7 penuh, full tank. Okay, to be realistic lah. Okay, bila anda cakap macam tu, staff ni dia pun tak tahu tangki anda punya capacity tu berapa liter, and then current balance minyak anda tu berapa, dia tak tahu. So anggaran tu anda yang kena buat. Anda yang kena buat agak-agak tangki anda tu penuh berapa, RM100, RM200, okay, ataupun RM80. Anda yang kena sebutkan satu amount supaya mereka boleh set. Kalau anda duk bertekak dengan dia, saya nak isi penuh, dia tak tahu berapa tangki anda penuh. Okey, dia tak boleh swap kad anda ni set full tank kat situ, tak boleh. Dia kena set satu amount yang dipanggil pre-plan. Contoh anggaran anda lebih kurang dalam RM80-90 tangki anda dah penuh. So anda cakap dengan dia 100. So dia akan set kat situ 100, dan kad ni setelah dia swap apa semua, dia tak tolak lagi sebab resit yang akan keluar tu adalah resit pre-plan. Anda akan tengok kat resit tu ditulis pre-plan. Okay, so anda ambil kad anda, ambil resit tu tadi, pergi buat pengisian. Sekiranya tangki anda tu tadi RM75 dah penuh, okay, RM75 dah penuh, anda bawa balik, masuk kad anda ni tadi, swap sekali lagi, dia akan keluar final receipt bernilai RM75. Bermakna duit yang akan ditolak di dalam akaun anda hanya RM75 sahaja. Okay, jangan pula pergi dekat staff ni tadi minta balance. Benda ni berlaku tuan-tuan. Anda dah set tadi 100, itu adalah pre-plan. Anda masuk balik semula, tadi saya set 100, sekarang ni saya punya minyak 75 sudah penuh, pulangkan saya balik RM25. Dia tak macam tu. Jadi staff ni kadang-kadang dia terpaksa mempertahankan benda yang betul, tetapi anda yang tak ada knowledge, anda pergi minta pula balance tu dekat staff tu. Okay, transaksi ni antara anda dengan bank. Memang betul beli minyak dengan syarikat-syarikat minyak ni tadi, tetapi transaksi anda kepada bank. Pengusaha ni tadi tak dapat lagi pun payment yang anda bayar tu. Anda pula pergi minta balance kat dia. Memang kelakar lah. Benda tu agak mencuit hati. So bila ada orang lain yang tengok situasi ni, mereka pun agak macam, orang ni kali pertama ke guna kad, ke tak tahu guna kad. So jangan jadikan diri anda sebahagian daripada mereka ni yang tak tahu. And then bila kita bagi tahu benda yang betul, mereka still tak nak dengar. Okay? Bila kru ni bagi tahu benda yang betul kepada pelanggan ni tadi, cik, yang cik buat bayaran ni tadi hanya pre-plan. Tak ada, tadi saya dah set RM100. So saya dah isi RM75, kena pulangkan balik saya RM25. Ada setengah-setengah kru yang tak ada knowledge, yang tak faham, mungkin dia baru kerja dan sebagainya, dia pulangkan balik RM25 tu tau. Ada benda ni berlaku, bukan tak berlaku.
Okay, tak pasal-pasal pekerja tu tadi kena tolak gaji RM25. So jangan buat macam tu. Ambil informasi ni, okay, supaya anda tahu, dan tolong viralkan juga video ni supaya ramai lagi yang lebih tahu. Alright. So peranan kita di STS21 ni hanya untuk menyampaikan informasi-informasi kepada netizen supaya anda banyak pengetahuan, terutama sekali berurusan tentang penggunaan kad ni. Kalau kita fikir logik balik, bila kita gunakan kad dekat pasar raya dan sebagainya, so kat situ dia berbeza dengan stesen minyak apabila you minta tadi nak isi full tank. Sebab full tank dia tetap kena set juga. Kalau kat pasar raya dia tak berlaku macam tu. Anda tak kena swipe dulu RM200 pergi ambil barang RM200. Tak macam tu. Okay, anda ambil barang dulu baru buat pembayaran. So maknanya kat situ tak ada masalah. Tapi untuk pengisian minyak, dia agak subjektif apabila anda minta untuk buat pengisian full tank. Kat situ berlaku kekeliruan. Bagi mereka yang kurang pengetahuan, akan bertengkar lah, akan bertengkar dengan kru-kru yang menjaga stesen minyak. So sampaikan maklumat ni kepada rakan-rakan anda, supaya kita menjadi netizen yang berilmu. So jangan lupa like and subscribe kita punya channel, sharekan kita punya channel, support kami supaya kami boleh berikan anda lebih banyak informasi-informasi di masa akan datang. So salam hari Jumaat. Kita sembahyang Jumaat dulu. Okay, fikir-fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.